Apa yang saya nak bagi? Ha ni, sudu. Sudu. Saya beli dengan harga RM5. Sekarang, bil electricity akan naik 2% disebabkan kenaikan SST. Tengok ini. Semua barang akan naik kepada 8%. Kan? Barang akan mahal. Habislah kita. Semalam tadi ada orang buat TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Hari ini aku nak membicarakan soal SST yang dinaikkan 2%. Sekarang dia dah jadi 8%. Dan pelbagailah manipulate pusingan-pusingan penipuan lah, dia kona kok tu, dia kona kok ni untuk nak memburukkan kerajaan, untuk nak memburukkan keputusan kerajaan untuk menaikkan kadar SST kepada 8%. Terus lagi aku akan bawa kepada hampa seorang sahabat kita ni, Nazri Hamdan, membalas hujah Wee Ka Siong. Hampa bukan tak tahu, Wee Ka Siong di dalam sidang parlimen tara mana dia duk merayu kepada kerajaan supaya tidak kenakan cukai, tak itu, tak ini, tak pelbagai semua, tak. Tetapi kita fikir balik, kalau kerajaan tak kenakan cukai, macam mana kerajaan nak menampung kadar subsidi? Macam mana kerajaan nak menampung pendapatan kerajaan untuk nak bagi segala keperluan rakyat? Tak kira daripada segi subsidi ke, gaji penyewa awam ke, keperluan ke, pembangunan ke, tambah baik ke, baik pulih ke, apa semua tu kerajaan buat menggunakan duit cukai. Nak bagi bonus dekat penyewa awam, nak bagi bonus kepada para pencen, nak bayar pencen, semua memerlukan cukai. Semua memerlukan duit daripada cukai yang dikenakan. So, ada cukai tu tak kena kepada kita, kepada rakyat. Hanya kena kepada pengilang-pengilang. Dan tambah-tambah pula soal TNB, elektrik. Aku duk shoot video ni pun aku pakai 2 lampu. Kan? Dengan kadar kita punya penggunaan harian. Itu pun dimanipulit oleh Wee Ka Siong dan beberapa orang lagi, ahli-ahli parlimen. Kan? Sebab kerajaan nak buat sesuatu, dia dah fikirkan, dia dah bagi tempoh berapa limit. Kalau hang guna banyak ni, hang akan dapat SST berapa peratus. Kalau hang menggunakan lebih daripada kadar ni, hang akan dikenakan banyak ni. Sama juga. Sebab tu sekarang dah naik dah signboard semua rata-rata. Kan mak dah pesan, kalau tak tengok TV, tutup TV. Kalau tak guna kipas, tutup kipas. Kalau tak guna lampu, tutup lampu. Ada satu billboard sekarang ni dah naik semua rata Malaysia dah. Di bawah kerajaan Madani. Jadi, aku nak bawa bersama dengan Nazri Hamdan ni, dia membalas hujah Wee Ka Siong soal service tax, kan? Service tax yang dikenakan kepada rakyat dan kepada pengilang, dan juga tak apalah, jom kita dengar. Dan aku akan bawa bersama dengan Iswadi Moni, dia menceritakan kepada kita cukai yang dinaikkan ni. Aku harap hampa faham daripada A sampai Z soal cukai SST yang dinaikkan dan juga cukai-cukai yang ditambah dan yang dikenakan kepada, jom sama-sama kita dengar lah. Apa yang saya nak bagi? Ha ni, sudu. Sudu. Saya beli dengan harga RM5. Sekarang, bil electricity akan naik 2% disebabkan kenaikan SST. Pengilang ni akan jual dengan harga yang sama seperti dulu kepada pengedar. Kalau pengedar menyewa gudang, sudah tentu kenaikan 2% SST ini yang berkesan kepada bil elektrik, mereka akan tambah lagi kos. Bila tambah kos, siapa yang tanggung? Mereka yang merupakan pengguna yang akan tanggung. Betul? Okay guys, first sekali saya nak bagi disclaimer lah sebelum saya buat video ni kan. Video ni sebenarnya bukan bertujuan untuk menyerang mana-mana orang politik. It's only for educational purpose sahaja supaya kita semua dapat maklumat yang betul dan juga tepat. Okay, now jom kita bercakap mengenai service tax untuk electricity bills yang sekarang ni agak kecoh diperkatakan lah. Alright guys, saya bagi latar belakang kepada korang dululah. Untuk pengetahuan korang TNB mula mengenakan service tax untuk electricity bill ni pada tahun 2018 pada masa tu kalau korang masih ingat, kita
berpindah semula daripada GST kepada SST. Ini guys, tahun 2018 bulan September, iaitu dikenakan kepada kadar 6% kepada mereka yang menggunakan elektrisiti melebihi 600 kWh efektif from 1 September 2018. Jadi, apa yang berlaku pada hari ini adalah rate 6% ini dinaikkan daripada 6% kepada 8%. Akan tetapi, persoalannya dekat sini, siapa sebenarnya Baca yang tu. terkena cukai Senarai tu. perkhidmatan electricity bill ni? Dekat sini, korang boleh refer kepada jadual TNB seperti mana dekat atas. Dan kalau korang perhatikan dekat atas, jelas ditunjukkan bahawa yang terkena service tax ni hanyalah residential customer sahaja, iaitu dekat atas ni. Sementara commercial, industries dan sebagainya, dia tidak terkena service tax. Jadi, untuk kita katakan bahawa service tax daripada 6% yang naik kepada 8% iaitu sebanyak 2% ni akan ditransfer kepada pengguna oleh pekilang ataupun perniagaan, itu adalah tak benar sama sekali. Sebab pada asasnya, diorang tak kena pun cukai ni. Baik, sekarang kita pergi kepada domestic customers yang kena cukai service tax ni. Seperti mana yang diumumkan bahawa kenaikan di dalam service tax daripada 6% kepada 8% ni hanyalah kepada mereka yang menggunakan elektrisiti di atas 600 kWh untuk 1 bulan. 600. Ataupun dengan kata lain, diorang punya bil tu melebihi 220-230 macam itulah sebulan. Akan tetapi, saya juga bersetuju dengan kritikan ramai orang bahawa kadar 600 kWh ni, dia mungkin akan terkena juga kepada M40. Terutamanya M40 yang mungkin anak-anak dia orang ramai lah. Dan juga dia orang duduk dengan mak ayah. Mungkin dia orang akan terkena 600 kWh ni. Dan tindakan NECOL untuk menyemak semula perkara ni, di dalam mesyuarat mereka pada 20 Mac yang akan datang adalah sangat dialu-alukan. Cuma bagi saya, kalaulah nak disemak semula service tax ni, mungkin yang terbaik kerajaan boleh buat adalah menaikkan penggunaan ni. Katalah sekarang ni 600 kWh kena kan. Jadi dia boleh naikkan kepada 700 kWh ataupun 1000 kWh sebulan. Bagi pengguna yang melepasi kWh ni, barulah dia orang terkena dengan cukai service tax ni. Jadi ini serta langsung akan mengelakkan M40 daripada terkena cukai ni, dan juga hanya mereka yang betul-betul kaya ataupun duduk dekat banglo je lah kena. Okey guys, apa pandangan korang tentang video ni? Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa bagi saya satu like dan juga sharekan video ni. Okey geng, aku nak berkongsi dengan hampa sikit kan. Cuba hampa tengok kilang-kilang yang besar-besar, kilang-kilang yang mewah-mewah, rumah banglo, rumah besar-besar. Depa punya bijak, depa nak elak daripada depa bayar bil yang tinggi, depa nak elak daripada depa dikenakan cukai yang tinggi sebab penggunaan depa. Dah berapa ramai yang dah pakai solar. Berapa tengok berapa besar rumah depa, bumbung depa penuh dengan solar. Sebab apa? Sebab depa tahu pelaburan invest depa buat daripada solar dapat mengurangkan kadar penggunaan depa daripada segi elektrik. Tambah-tambah pula apa tengok kilang-kilang. Kalau hampa jenis duduk dekat atas bangunan, duduk di atas kondo mana-mana, sekeliling rumah hampa tu duduk ada kilang-kilang kawasan industri. Hampa boleh perasan berapa banyak dah kilang-kilang, majoriti depa pakai solar je. Kan? Aku pernah kerja kat beberapa kilang. Aku pernah kerja dekat 2 kilang. Aku tengok daripada atas bumbung dia akan ada maintenance naik ke atas bumbung, duk cuci lah apa semua. Rupa-rupanya kilang dia pakai solar. Jadi sama juga macam rakyat. Jadi itu yang mampu pakai solar. Yang tak mampu, apakan daya. Kita boleh desak kerajaan. Contoh macam tadi dia kata 600. Kita boleh minta lah 700 ke, 800 ke. Tapi bukannya dengan cara duk bawa persepsi yang buruk, persepsi yang memburukkan balik kerajaan. Kerajaan, kalau pendapatan duit kerajaan tu banyak, kerajaan sehingga kerajaan tak perlu berhutang apa semua. Komitmen kerajaan tu rendah, kerajaan takkan kenakan cukai. Tetapi apabila komitmen kerajaan tu tinggi untuk nak bayar gaji, bayar itu, bayar subsidi untuk kementerian itu, kementerian ini. Tapi hutang dah banyak, habis cara macam mana lagi kerajaan?
Sebab cukai of course memang dah kutip dah selama ni, tapi apabila tak cukup, kerajaan terpaksa lah naikkan cukai. Lah SST hanya kena kepada pengilang. Kita tahu bila pengilang kena, of course lah pengilang akan naikkan harga sedikit mengikut 2% tu. Kan? Tapi apakan daya? Hampa nak SST ataupun hampa nak JST? GST dia tak kira hang pengilang pun hang tu kena, hang pembeli pun, hang pengguna pun hang kena, sapu rata habis. Jadi kira okey lah SST ni hanya dikenakan cukai kepada hak pengeluaran, hak pengilang saja. Jadi tak apalah aku nak bawa dengan hampa, kita dengar Iswadi Moni membahaskan kepada kita, membentangkan kepada kita kenapa dan mengapa, apa hujah daripada Iswadi Moni berkaitan SST yang dinaikkan daripada 6% kepada 8%. Jadi jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. Yang ni terakhir ni saya nak buat cerita tentang SST tuan-tuan. Saya nak buat cerita tentang SST. Baik. Baru-baru ini kerajaan mengumumkan kenaikan SST ataupun cukai Sales and Service Tax kepada 8%. Terus semua orang assume, semua ni saya masukkan walaon lah, assume dan juga buat video. Tengok ini, semua barang akan naik kepada 8%. Kan? Barang akan mahal. Habislah kita. Semalam tadi ada orang buat TikTok, harga ayam sama je. Kenapa? Kenapa harga ayam sama je? Kenapa tak ada perubahan? Apa yang berlaku ni? Apa sebenarnya SST? Tu saya kata orang yang cakap tu pun dia tak reti, tapi dalam masa sama kita pun yang nak buat SST ni pun tak pandai nak menjelaskan apa itu SST. Itu masalah juga. Tahun 2014 dahulu saya adalah antara yang berceramah tentang apa itu GST. Okay. Alright. Now, kita kena faham ini dahulu. Pelaksanaan 8% itu hanya untuk service tax. SST ada dua elemen. Satu sales, satu service. Sales tu jualan. Service tu adalah perkhidmatan. So 8% ini hanya apply kepada service. Sales tak apply. Kerana apa? Sebab sales dia ada dua. Sales dia ada tax daripada 5% sehingga 10%. Kalau 8% turunlah maksudnya. So sales tak apply. Okay. Prinsip yang kedua kita kena faham adalah di dalam Sales Act, semua perkara di dalam jualan yang melibatkan jualan produk adalah taxable, melainkan yang dicukai, yang dikecualikan oleh akta. Okay, saya ulang. Semua perkara adalah boleh cukai yang dalam jualan, melainkan barang-barang produk, melainkan yang dikecualikan oleh akta. Tetapi di dalam dalam Service Act, di dalam akta perkhidmatan, semua perkhidmatan tidak ada cukai, melainkan yang disenaraikan oleh akta. So dia terbalik. Dalam sales tadi semua dicukaikan, kecuali yang dikecualikan. Tetapi dalam servis semua tak ada cukai, kecuali yang disenaraikan. Sebelum ini, cukai servis tu ada yang dah 6%. So bila dia naik 8, dia bukan naik 8%, dia naik 2%. Dan bukan pada semua servis. Bukan pada semua servis. Kita tengok. Alright, apa yang anda perlu tahu? Saya kata dia SST, Sales and Service Tax. Kita ada Service Tax 2018, Sales Tax 2018. Alright. Now, Section 8. Sekejap, saya besarkan benda ni. Besar. Okay. Dalam Section 8, Sales Tax, a tax to be known as sales tax shall be charged and levied on all taxable goods. Okay. What products are exempt? Apa benda yang tak taxable? Hanya yang tak taxable adalah sales tax yang tak taxable. Contohnya, live animal, fish, seafood, certain essential food items including meat, milk, egg, vegetable, fruit, bread, books, magazine, newspaper, journals and periodicals. Itu antara contoh yang tak kena tax. Lain tu banyakkannya kena tax. Itu service. Itu sales tax. Itu
tax. Itu adalah sales tax. Tetapi dalam service tax 2024, dia ada grouping dia. Okay. Now, yang kena 8% adalah group A, hotel, service apartment, bed and breakfast. Sebelum ini, dia 6%. Dia naik ke 8%. Group B, restoran, bus, coffee shop. Sebelum ini 6, naik ke 8. Group C, nightclubs, dance club, cabaret, wellness center, massage parlor. Kemudian dia nak propose kepada karaoke center. Yang ni naik 8%. Yang ni new tax. Yang ni sebelum ini tak ada tax, sekarang ni ada tax. Alright. Group D, private club, clubhouse, membership, profession, class. Itu 8%. Group E, golf course, golf driving range. Kenapa nak kena golf driving range ni is? Biasanya yang mainnya orang kaya. Sebelum ni tak ada tax, sekarang kita taxkan. Group F, lottery, gambling machine, game of chance. Kenapa tuan-tuan? Sebab sebelum ini tak ada tax. Atau 6%, saya tak ingat. So naikkan tax untuk mengurangkan orang daripada pergi berjudi secara legal. Group G, okay, yang ni semua profesional lah. Legislation, accounting, assessment, engineering, architecture, consulting, training. Ini semua kalau tak silap saya sebelum ini 6%. Kalau tak silap saya. Sekarang ini ditingkatkan kepada 8%, naik 2%. Credit card service, RM25 setahun, 8%. Kemudian takaful, telecommunication, semua. Kecuali space provider, parking vehicle, food and beverage, itu 6% remain. Okay. Kemudian ada expansion juga kepada brokerage, underwriting, sebagainya. Electricity hanya untuk penggunaan 600 kilowatt hour ke atas. Baru dia kena tax. 600 kilowatt hour ke atas. Kalau tuan-tuan tak guna lebih kurang dalam RM700, RM800 kot penggunaan sebulan. Kalau tuan-tuan tak guna itu, tak payah risau. Kemudian logistic service. Okay, yang ni logistic service ni. Alright. Logistic service. Okay, saya nak cerita logistic. Yang ini termasuk Lazada, Shopee dan sewaktu dengannya. Okay. Habislah barang-barang kita dalam Lazada, dalam Shopee ni semua mahal lepas ini, tuan-tuan. Saya kata tadi ini sales tax ke ini service tax? Saya kata tadi ini sales tax ke ini service tax? Ini adalah service tax. So yang ini 6% hanya untuk penghantaran. 8% untuk penghantaran. Bukan untuk produk. Produk tax dia sebagaimana yang sebelum ini kalau ada. LGV dan sebagainya. Kalau ada, sebagaimana yang sebelum ini. Penghantaran itu. So, katakanlah penghantaran itu RM5. Okay. Kalau 10%, 50 sen. So, kalau RM5, 10%, so dia lebih kurang dalam 40 something sen. 40 sen kenaikan dia. So, kena tambah RM5, 40 sen. Itulah jumlah tax yang tuan-tuan kena bayar. Hanya untuk warehouse, penghantaran, shipping, itu sahaja. Okey geng, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kita dah menonton penjelasan daripada Iswadi Mon ni. Aku harap hampa semua faham. Dan cuba hampa fikir. Daripada segi apa lagi kerajaan nak meraih pendapatan. Untuk apa? Untuk kerajaan nak kembalikan balik kepada kita ni, kepada rakyat ni. Tak kira dia hang budak ke, hang bayi yang baru lahir, hang ya kanak-kanak, hang dewasa, hang tua, kerajaan lah yang bagi dia untuk pengetahuan. Nampak aku ada baca senarai antara negara-negara yang bagi servis subsidi kesihatan yang paling besar kepada Malaysia. Kan? Cuba hampa tengok yang cukai-cukai yang dikenakan bukannya sapu habis. Faham tak? Bukan sapu habis. Kita bukannya kita nak pergi beli gula pun kita kena, nak pergi beli beras pun kita kena lagi cukai. No, tak. Hanya di tempat-tempat yang kita tahu. Tempat orang-orang kaya, tempat orang-orang yang akan menggunakan servis tu. Kan? Macam kita tengok macam Grab ke, Foodpanda ke apa kan. Atas pengalaman aku, kalau ikutkan benda tu murah saja. Kalau ikutkan harga dia murah saja. Harga untuk kita nak pergi beli makanan tu murah saja, RM7-8 saja. Tapi apabila kita menggunakan servis Grab ke, perkhidmatan hantar barang ke apa, apabila kita menggunakan servis tu,
Kita dah jadi melambung mahal RM6, RM7, RM8. Padahal dekat kawasan rumah kita, kedai ada je bawah tu. Tapi kita malas. Sebab kita malas, kita menggunakan servis tu. So, ada juga kerajaan kenakan 2%. Anda kata sebelum ni, hang guna, contoh, macam sebagai contoh, servis hang tu RM1. Kerajaan kenakanlah 2 sen ataupun 20 sen. Itu saja. Kan? Faham tak? Kan? Jadi, anda kata hampir masuk hotel. Yes, kita bukan hari-hari kita masuk hotel, kita main golf, kita pergi disco, kita pergi kelab, massage. Kan? Yang dipertikaikan oleh Syed Saddiq. Oh, janganlah menggunakan modal. Bukan hari-hari pergi main golf. Kan? Oh, dia marah balik hak yang penyokong-penyokong kerajaan duk gunakan modal. Bukan hari-hari main golf, bukan hari-hari masuk kelab, bukan hari-hari tidur hotel. Yalah, memang bukan hari-hari. Tapi orang, kita tahu, orang tu dia berkemampuan. Yes, kita tahu ada daripada kampung, orang tu dia nak pergi hantar anak dia dekat Kuala Lumpur, dekat Selangor. Tapi dia pergi hantar anak dia pergi kolej, tapi terpaksa tidur hotel. Yes, 2% je. Tambah lagi 2%. Sebelum ni 6%. Dan dia ada tambah lagi 2%. Contoh macam sebelum ni, RM6. RM6 kena. Dia naik RM2 jadi RM8. Faham tak? Kan? Bukannya kerajaan sapu habis. Semuanya kerajaan sapu habis. Oh lah, logik akal lah kita duk nak hentam kerajaan. Tapi hanya sistem yang sama, hanya menaikkan kadar tu lagi 2%. Tu ya pun pada aku sesuai okey lah kan. Tak ada masalah. Sebab apa? Komitmen. Cuba hampa tengok. Sebab terlalu besar kerajaan perlu menampung untuk membayar pencen sahaja. Itu belum lagi gaji penjawat awam. Ini baru pencen 20 bilion lebih untuk bayar pencen saja. 20 bilion untuk bayar pencen. Ini gaji penjawat awam 1 bulan 8 ke 10 bilion untuk nak membayar gaji penjawat awam sahaja. Jadi untuk komitmen 1 tahun untuk kerajaan memikirkan untuk pencen dan juga dan penjawat awam, oh dah puluhan bilion. Sedangkan belanjawan negara kita hanya hampir 400 bilion. Pembangunan lagi, setiap kementerian-kementerian lagi. Mana kerajaan ambil duit? Takkan kerajaan nak teruskan berhutang? Hampa nak kan kerajaan terus berhutang dan berhutang? Kan? Lepas tu tinggal beban dekat anak-anak kita nanti. Anak-anak kita dah besar, kita dah tua. Waktu tu hutang 3 trilion, 4 trilion. Takkan nak fikir macam tu. Kerajaan pun dia memikirkan juga. Kan? Anda kata hutang kita tak banyak. Hutang kita sekarang, aku ada dengar penjelasan seorang sahabat ni hutang 1.5 trilion. Sekarang ni dah lebih 1.5 trilion. Kan? 1.5 trilion tu untuk bayar bunga saja, interest ataupun kadar faedah 50 bilion, hampir 50 bilion untuk membayar kadar faedah sahaja. Fikir sikit mana kerajaan nak ambil duit untuk bayar faedah, untuk bayar bunga saja di sebalik hutang 1.5 trilion. 50 bilion. Itu belum bayar hutang lagi. Itu bayar faedah saja tau. Faedah untuk 1 tahun. Jadi kerajaan nak ambil duit mana? Takkanlah kerajaan nak buat hutang untuk nak bayar bunga. Fikir pakai logik sikit. Jadi komitmen kerajaan sekarang ni terlalu besar. Sebab apa? Sebab pimpinan terdahulu. Hampa bayangkan 50 bilion untuk nak bayar faedah tu saja. 50 bilion tu kerajaan boleh bagi berapa banyak intensif kepada rakyat. Tapi apakah daya terpaksalah bayar faedah. Faham tak? Jadi aku harap hampa semua faham lah. Kan? Sebab kerajaan bebanan yang diambil oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ni berat. Sebab tu Anwar Ibrahim dia tak rehat. Every month, setiap bulan, setiap minggu dia ada je. Dia ada buat perjumpaan antara Perdana Menteri. Dia jemput Perdana Menteri lain main ke dalam Malaysia. Dia macam sekarang dekat Australia. Dia sendiri pergi ke Australia untuk nak menarik pelaburan. Yes. Dia pergi bulan ni. Bukannya bulan depan terus masuk. No. Dia ada tempoh 1 ke 2 tahun. Ada setengah syarikat lagi besar. Dia ambil 3 ke 4 tahun. Jadi dengan apa yang berlaku di dalam 2023.
300 bilion lebih pelaburan. InsyaAllah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dari sekarang, InsyaAllah perubahan ada di dalam negara kita. Dan dengan keuntungan yang kerajaan dapat apabila syarikat tu masuk ke dalam Malaysia, membayar cukai yang besar, kerajaan memiliki duit yang banyak, dapatlah bagi manfaat kepada rakyat dan juga dapat selesaikan hutang-hutang dan interest bunga apa semua ni. Tolong berpemikiran dan nampak semua ni. Tolonglah ya. Jadi terima kasih banyak. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, comment dan share. Assalamualaikum.